Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-320 bersama dengan saya Umar Aziz. Lalu ahlan, saya nampak diorang komen ada Kak Hamimah Musan, Zimadun, Nur Hayati Yahya, Kutina binti Abdullah, Zaliha Kamaruddin, Wan Muhammad Aswad, Arni Marianti, Munirah Ahmad, Cikgu Kapten, Kak Kati Khairuddin, Rusna Syarif, Syamsiah Saleh, Syed Mahizan dan juga As-Samtula Raini serta Zuraida Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih. Kepada yang mendoakan, moga-moga Allah menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang kerananya. Lalu apa kata yang sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pagi ini kita dah berada pada muka surat 135. Masih lagi pada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Dan kita dah tiba pada ayat yang ke-65. Kita dah tiba pada ayat yang ke-65. Lalu pada ayat yang ke-65 pada pagi ini, apakah yang boleh kita pelajari? Kita telah belajar daripada ayat 60 hingga 64. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kehebatannya, kekuasaannya, kudrahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan pelbagai cara nak memberi pemahaman kepada kita. Dan semalam kita telah baca bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita sikap manusia, di mana manusia ketika mana manusia berada dalam kesempitan, dalam kesusahan dan juga berada pada keadaan ketakutan dan ambang kebinasaan, maka manusia minta dengan Allah, menyeru Allah dengan penuh tadarru', dengan penuh khufyah dan juga berjanji untuk bersyukur. Malangnya manusia ketika mana pada waktu itu Allah selamatkan dia. La in qulillahu yunajjikum minha. Ketika mana Allah selamatkan dia, maka pada waktu itu dia lupa pada janjinya dan dia menyekutukan Allah semula. Summa antum tusyrikun. Maka ini yang kita telah baca sampai ayat 64. Kemudian pada ayat 65, ayat yang ke-65 hinggalah ayat yang ke-69, lalu ayat 65, ayat 66, ayat 67 dan juga ayat 68 dan 69. 5 ayat ini pula menceritakan bagaimana Allah juga qadir, Allah juga berkuasa pada waktu itu untuk mengazab mereka ketika mana mereka pada waktu itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit menerangkan 5 ayat berikut, maka di sini dalam tafsir Al-Wasit disebut thumma, kemudian bayyana
Allah Subhanahu wa taala menerangkan qudratahu, yang mana Allah juga qadir, Allah juga berkuasa ala ta'dzibihim, untuk menyiksa manusia, tahdidan lahum, sebagai peringatan kepada mereka, hatta yakhshaw ba'sah, supaya mereka pada waktu itu takut akan amaran yang Allah berikan, selepas daripada Allah menerangkan betapa Allah itu berkuasa untuk menyelamatkan mereka. Lalu pada ayat yang ke-64 kita nampak Allah menyelamatkan manusia daripada kebinasaan, daripada ketakutan yang amat. Qulillah, katakanlah Allah, yunajjikum, dapat menyelamatkan kamu, akan menyelamatkan kamu, minha, daripada ketakutan, daripada kebinasaan, wa min kulli karbin, bahkan daripada semua bencana dan juga kesusahan. Dan kemudian pada ayat 65 Allah menerangkan yang Allah juga berkuasa jika manusia itu kekal begitu pada sentiasa, setiap kali pada waktu itu kekal begitu, maka pada waktu ini kita nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk pada waktu itu, Allah berkuasa untuk pada waktu ini untuk mengazab manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-65, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir, Allah berkuasa, huwa dia, al-qadir berkuasa, Allah maha berkuasa. Apakah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ala, untuk, atas, an, bahawa, yab'atha, mengirimkan, ala, ke atas, kum, kamu, azaba, azab, dan juga siksaan, min, daripada, fauqi, atas, kum, kamu, au, atau, min, daripada, tahti, bawah, arjuli, kaki-kaki, kum, kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini yang mana Allah Subhanahu wa taala berkuasa pada waktu itu untuk mengazab manusia. Lalu ini sebagai peringatan untuk manusia ketika mana manusia mengambil ringan, ketika mana manusia pada waktu itu dia mengambil kesempatan lagi dan lagi, dia berjanji pada waktu musibah, dia berjanji pada waktu Allah selamat pada waktu ketakutan, dia berjanji dengan Allah dengan pelbagai janji pada waktu di dalam kesulitan. Namun bila Allah alihkan kesulitan tadi, bila Allah alihkan azab tadi, dia kekal pada waktu itu tidak menunaikan janjinya, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada ayat 65, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir, Allah juga mampu, ala, atas, an yab'atha, untuk menurunkan, untuk mengirimkan, alaikum, ke atas kamu, azaba, azab, min, daripada, fauqi, atas, kum, kamu, au, atau, min, daripada, tahti, bawah, arjulikum, kaki-kaki kamu. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit kita lihat bagaimana pada ayat yang ke-65 ini, pada ayat yang ke-65 ini, wal makna, dan maksud daripada ayat ini, qul, katakanlah wahai Muhammad, lihaula'il jahidin, kepada orang-orang yang kekal ingkar ini, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersendirian, huwal qadir, Allah maha berkuasa, ala, ke atas, an yursila, untuk mengutuskan, alaikum, ke atas kamu, azaba, azab, azima, yang hebat, min fauqikum, daripada atas kamu, seperti mana yang Allah telah utuskan, Allah telah azabkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan juga ke atas ashabul fil, tentera-tentera bergajah yang mana mereka telah dihujani dengan batu-batu yang dibawa oleh burung, maka pada waktu itu mereka diazab daripada bahagian atas. Aumin, ataupun Allah juga mampu untuk mengirim azab
daripada bawah kaki-kaki kamu, seperti mana yang Allah lakukan kepada Fir'aun ketika mana Fir'aun pada waktu itu ditenggelamkan dalam air, dan juga seperti mana yang berlaku ke atas Qarun ketika mana Qarun ditelan dalam bumi. Maka ini contoh-contoh yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana supaya manusia ingat bukanlah sentiasa mereka akan diselamatkan daripada kesusahan, daripada kebinasaan, kerana mereka sentiasa bila diberi peluang, pada waktu itu mereka masih lagi tidak mengingati Allah. Summa antum tusyrikun, seperti mana ayat yang ke-64 yang kita telah baca semalam. Di sini dalam tafsir Al-Wasit dinukilkan kenapakah Allah menyebut hanya dua arah, iaitu arah atas dan juga arah bawah. Maka di sini dalam tafsir Al-Wasit diterangkan wa taswirul azab, dan Allah menggambarkan siksaan bi annahu, bahawa siksaan itu atin, datang, min a'la, daripada bahagian atas, au min asfal, ataupun daripada bawah kaki-kaki manusia, nak menunjukkan kepada manusia untuk memahami betapa pada waktu itu itulah yang meninggalkan kesan yang besar pada manusia, berbanding kalaulah azab itu dinukilkan datang daripada arah kanan ataupun arah kiri ataupun daripada arah depan, maka arah belakang. Tetapi sebenarnya ketika mana dalam bahasa Arab dan juga dalam konteks manusia, bila datang sesuatu mengejut daripada atas ataupun daripada bawah, maka pada waktu itu ianya adalah dalam keadaan manusia tidak bersedia dan manusia takkan mampu lari daripadanya. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit diberikan gambaran berkenaan tentang azab itu, kenapa hanya Allah sebut atas dan bawah, daripada atas dan juga daripada bawah, nak mengingatkan manusia bahawa manusia tak boleh lari daripada azab tersebut, dan azab tersebut akan datang dalam keadaan mengejut, kerana manusia telah diberikan banyak peluang, seperti mana yang kita lihat pada ayat yang ke-64. Allah datangkan bencana, Allah datangkan pada waktu itu ketakutan, kemudian Allah selamatkan dia, maka pada waktu itu dia masih lagi lupa Allah, Allah datangkan lagi ketakutan, Allah selamatkan dia, masih lagi pada waktu itu dia tidak kembali kepada Allah. Namun akan datang waktu yang mana Allah datangkan pada waktu itu siksaan, pada waktu itu azab, seperti mana yang kita baca pada sebelum kita baca ayat ini dalam tafsir Al-Wasit, tahdidan, sebagai amaran, sebagai ingatan keras daripada Allah untuk mereka, dan pada waktu itu tidak ada lagi keselamatan untuk mereka. Maka ini yang pertama, kadang-kala azab itu datang daripada atas ataupun daripada bawah. Kemudian kadang-kala azab itu datang dalam bentuk apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, atau yalbisa, Allah mencampurkan kamu syi'an, menjadi kelompok-kelompok. Dengan menjadi kelompok-kelompok, lalu bila manusia itu menjadi kelompok-kelompok, maka apakah yang berlaku? Dan yudhiqa, Allah merasakan ba'da, kepada sebahagian, kamu, ba'sa, keganasan, dan juga siksaan, dan juga azab, daripada sebahagian yang lain. Maka pada waktu itu manusia berkelompok-kelompok, dan ada kelompok yang mana pada waktu itu mengenakan hukuman, mengenakan baksa, mengenakan keganasan, mengenakan pada waktu itu kejahatan kepada kumpulan yang lain. Maka di sini kita nampak dalam tafsir Al-Wasit, maka Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala selepas menerangkan ayat au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba', maka di sini Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala pada waktu itu membawakan sebuah kisah yang kita biasa dengar. Wa qad saqa Ibn Kathir
aqba tafsir hadhihi al-ayah, Imam Ibn Kathir selepas daripada menerangkan bahagian ayat ini, Imam Ibn Kathir membawakan sepotong hadis yang mana ada dinukilkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, dan pada waktu itu mereka dalam perjalanan pulang daripada kawasan Aliyah, daripada kawasan dataran tinggi Madinah. Lalu Madinah ada dipanggil Awali, dataran tinggi, seperti mana Quba dan kawasan sekitarnya, dan juga dipanggil dataran rendah, itulah tempat di mana Masjid Nabawi berada. Lalu Madinah ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Sebab itu kita panggil Ajwa Aliyah, ajwah yang ditanam di kawasan sekitar Quba. Lalu ketika itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bersama dengan Nabi SAW pulang daripada Aliyah, daripada dataran tinggi Madinah. Hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah, sehinggalah apabila Nabi SAW melintasi masjid Banu Muawiyah, dakhala, Nabi masuk ke dalam masjid tersebut, faraka'a fihi rak'atain, lalu Nabi SAW salat 2 rakaat. Wa sallaina ma'ah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami turut bersama dengan Nabi SAW. Selesai daripada Nabi salat, wada'a rabbahu tawila, maka Nabi SAW pada waktu itu telah doa dengan doa yang panjang. Summan sarafa ilaina, kemudian Nabi SAW berpaling ke arah kami. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Sa'altu Rabbi, aku telah memohon kepada Tuhanku, thalatha, 3 permintaan. Namun daripada 3 permintaan tadi, fa'atani thintain, Allah qabul dan Allah kurniakan 2 permintaan. Wa mana'ani wahidah, dan ada 1 permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 2 permintaan Nabi yang Allah terima? Maka Nabi SAW bersabda, Sa'altu Rabbi, aku meminta kepada Tuhanku, Allah, bahawa janganlah dibinasakan umatku dengan kemarau. Maka ini permintaan Nabi. Fa'ataniha, maka itu telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan, yang mana tak ada umat Nabi keseluruhan dia. Adapun tempat-tempat yang tertentu kadang-kala ada, tetapi secara keseluruhan umat Nabi tidak akan dibinasa disebabkan kemarau. Wasa'altuhu, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak dibinasakan dengan banjir. Fa'ataniha, maka itu pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan Nabi yang ketiga, yang mana tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altu rabbi, dan aku memohon kepada Tuhanku, an, bahawa jangan dijadikan ba'sahum, berlakunya peperangan, berlakunya hukuman, berlakunya keganasan, bainahum, di antara mereka, famana'aniha, maka itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir membawakan hadis ini selepas daripada perkataan yang kita baca tadi, summa, atau yalbisa, Allah mencampurkan kum, di antara kamu, syi'a, dengan menjadikan kamu berkelompok-kelompok. Lalu masing-masing ada kelompok dia, dan setiap kelompok ini saling bergaduh di antara satu sama lain. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, bila manusia itu berkelompok-kelompok dan setiap kelompok ada ketuanya dan setiap kelompok ta'assub dengan kelompok masing-masing, maka firman Allah, wa yuziqa, lalu Allah merasakan ba'da, kepada sebahagian daripada kamu, ba'sa, hukuman, peperangan, keganasan, daripada kelompok yang lain. Dan inilah yang mana Imam Ibn Kathir bawakan, yang mana kadangkala keganasan itu dalam bentuk peperangan dan juga dalam bentuk yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dunia ini
adanya kelompok-kelompok yang mana mereka ini mendatangkan kecelakaan, mendatangkan malapetaka kepada yang lain. Maka di sinilah firman Allah Subhanahu wa taala, unzur, perhatikanlah, kaifa, bagaimana, nusarrif, kami menjelaskan, al-ayat, ayat-ayat kami, la'alla, supaya, moga-moga, hum, mereka, yafqahun, memahaminya. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan ayat-ayat Allah, bagaimana Allah dah terangkan pada ayat 60 kekuasaannya, kudrahnya. Allah terangkan juga pada ayat 61 bagaimana Allah itu berkuasa ke atas hamba-hambanya, dan kemudian Allah terangkan juga pada ayat 62 bagaimanakah Allah itu maulahumul haq, adalah penguasa yang sebenar. Dan Allah terangkan pada ayat 63 dan 64 bagaimana berkali-kali manusia itu berjanji dengan Allah ketika mana berada dalam ketakutan yang amat dan juga berada pada ambang kebinasaan. Mereka berjanji dengan pelbagai janji kepada Allah, lanakunanna minasyakirin. Namun bila Allah selamatkan mereka, maka pada waktu itu mereka tusyrikun, kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat yang ke-65 Allah tegaskan bahawa kadangkala akan datang azab kepada mereka dalam keadaan mereka tidak sangka daripada atas ataupun bawah, yang menunjukkan pada waktu itu datangnya azab dalam keadaan mereka tidak bersedia, dalam keadaan mereka tidak sangka. Wa yuziqa, dan kadangkala datangnya hukuman dalam bentuk pergaduhan sesama mereka. Dan Allah terangkan ini supaya manusia itu berfikir dan manusia itu memahami akan apa? Kudrahnya Allah, berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita baca lagi sekali terjemahannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia, iaitu Allah, Al-Qadir, yang maha berkuasa, ala, untuk, atas, an, bahawa, yab'atha, mengirimkan, menghantar, alaikum, kepada kamu, ke atas kamu, azaba, azab, siksaan, min, daripada, fauqi, atas, kum, kamu, au, atau, min, daripada, tahti, bawah, arjuli, kaki-kaki, kum, kamu. Lalu kita dah sebut kenapa Allah sebut hanya dua arah, atas dan bawah. Kita telah terangkan sebabnya. Kemudian firman Allah, au, atau, yalbisa, Allah mencampurkan, kum, kamu, syi'a, menjadikan kamu berkelompok-kelompok, menjadikan pada waktu itu manusia berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok dia ta'assub dengan kelompok masing-masing, dan setiap kelompok pada waktu itu menjadi dia ikut kepada arahan ketua masing-masing. Lalu bila manusia itu menjadi kelompok-kelompok, maka apakah natijahnya? Wa yuziqa, lalu Allah merasakan ba'da, kepada sebahagian, kum, daripada kamu, ba'sa, peperangan, hukuman, keganasan, siksaan ataupun perbuatan, sebahagian yang lain. Maka sebab itulah di hujung ayat firman Allah Subhanahu wa taala, unzur, lihatlah, perhatilah, telitilah, kaifa, bagaimana, nusarrifu, kami memperjelaskan, al-ayat, ayat-ayat kami. Lalu di sini apakah maksud nusarrif? Apakah maksud kami jelaskan? Bahawa kadangkala ayat kami jelaskan dengan penuh pada waktu itu kasih sayang, penuh dengan pada waktu itu harapan, penuh dengan pada waktu itu targhib. Seperti mana kita nampak ayat yang ke-64. Nah, seperti mana yang kita nampak ayat-ayat yang sebelum ini penuh dengan targhib, penuh dengan galakan. Kamu minta Allah selamatkan kamu, kamu minta Allah selamatkan kamu. Walaupun kamu dah janji, kamu langgar. Walaupun kamu dah janji, kamu tetap mensyirikkan Allah, kamu tetap mempersekutukan Allah. Maka itu satu ayat. Maka Allah sebut unzur, lihat juga ayat yang lain untuk orang yang dah berkali-kali begitu, yang ingkar, yang kekal sombong, yang kekal pada waktu itu tidak berubah. Kaifa, bagaimana, nusarrif,
kami menjelaskan ayat-ayat kami. Sebab itu pada perkataan nusarriful ayat, menjelaskan ayat-ayat kami, maka di sini dalam tafsir Al-Wasit menyebut kaifa, bagaimana, nunawwi'ul ayat, kami membawakan ayat-ayat kami dalam pelbagai jenis, supaya manusia mengambil pengajaran, supaya manusia mengambil nasihat. Bitarghibi taratan, kadangkala ayat-ayat kami dalam bentuk galakan. Wa bitarhibi ukhra, dan kadangkala ayat-ayat kami berbentuk amaran. La'allahum yafqahun, seperti mana yang kita nampak di hujung ayat, supaya pada waktu itu mereka faham. Dan apakah maksud faham di sini? Mereka tinggalkan juhud mereka, tinggalkan sifat engkar mereka, tinggalkan sifat pada waktu itu sombong mereka. Fayansarifu, lalu mereka berpaling dan meninggalkan anil juhud, sifat engkar mereka, wal mukabarah, dan juga sombong mereka, wa yakufu, dan mereka berhenti daripada kekufuran mereka, dan juga daripada inat, keras kepala mereka. Lalu itu maksud faham. Lalu kadang-kala Allah beri amaran, tetapi banyak waktu Allah memberi targhib, galakan, dan juga kasih sayang. Tapi manusia kadang-kala bila hanya dengan kasih sayang, manusia tidak ambil pengajaran. Kadang-kala dengan hanya kasih sayang, manusia sambil lewa. Kadang-kala bila targhib, manusia tidak ambil berat. Maka sebab itulah Allah sebut pada hujung ayat 65, unzur, lihatlah, perhatikanlah, kaifa, bagaimana, nusarriful ayat, kami menjelaskan ayat-ayat, kadangkala dalam bentuk targhib, bentuk galakan dan kasih sayang, dan juga kadangkala dalam bentuk tarhib, seperti mana ayat 65. Apakah tujuannya? La'allahum yafqahun, moga-moga supaya yafqahun, mereka faham. Dan apakah maksud faham? Dalam tafsir Al-Wasit diterangkan, maksud orang yang faham adalah dia mengambil pengajaran. Apakah maksud dia mengambil pengajaran? Maka pada waktu itu dengan dia tinggalkan sifat sombong dia, dan juga sifat engkar dia, dan juga pada waktu itu dia berhenti daripada kekufuran dia, dan berhenti daripada keras kepalanya. Inilah maksud orang yang faham. Adapun sebaliknya, itu adalah orang yang tidak faham. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala, unzur, lihatlah, kaifa, bagaimana, nusarrif, kami menjelaskan, al-ayat, ayat-ayat, la'allahum yafqahun, moga-moga mereka faham. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami daripada kalangan yafqahun, orang-orang yang faham, dan selamatkanlah kami daripada kalangan manusia yang engkar, yang sombong dan inat, keras kepala. Moga Allah pelihara saya dan setiap daripada kita, amin ya rabbal alamin. Inilah penerangan ayat yang ke-65 yang disebutkan dalam tafsir Al-Wasit dan juga dalam tafsir yang lain. Moga-moga adanya manfaat. Pagi tadi saya mohon maaf kerana pagi tadi tak dapat nak berkongsi, tidak dapat nak berkongsi pagi tadi ilmu dalam perkongsian hadis. Dan insya-Allah kita akan cuba istiqamahkan mana yang kita mampu. Kita jumpa jam 9 pagi dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama, yang melapangkan masa jumpa 9 pagi dalam program Syama'il Muhammadiyah. Dan untuk yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Sehari luar waktu PKP, program kita adalah Hayati Quran jam 8 pagi dan juga Hamba Ilahi seperti mana yang dilihat belakang saya, pembacaan kitab Al-Azkar 6 petang. Ini adalah program tetap luar PKP. Dan waktu PKP ini ada kerana banyak masa di rumah, maka kita buat program perkongsian Riyadhus Salihin pada jam 6.35, tetapi subuh makin lewat, kadangkala 6.40, lalu itu lepas subuh. Cuma pagi tadi kita tidak ada. Dan kemudian 9 pagi Syama'il Muhammadiyah. Dan kadangkala kita usaha juga untuk buat perkongsian pada waktu maghrib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemput sahabat-sahabat untuk bersama mana yang mampu, dan jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga banyak perkongsian yang kita dapat ambil juga daripada
Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.